Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang berusaha Puan Nur Rashikim binti Ishak, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Strategik ICU JPM. Yang berusaha Profesor Dr. Roshima binti Said, Rektor Universiti Teknologi Mara Cawangan Kedah. Yang berbahagia Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan peserta Konvensyen Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, khususnya hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berkumpul pada pagi ini bagi menjayakan Konvensyen Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat yang diadakan di kampus Universiti Teknologi Mara, Cawangan Kedah, kampus Sungai Petani Merbuk pada 16 dan 17 Jun 2023. Bagi pihak penganjur, iaitu Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri, saya amat mengalu-alukan kedatangan yang berbahagia Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan peserta konvensyen pada pagi ini. Tidak lupa juga bagi pihak penganjur, saya mengucapkan terima kasih kepada yang berusaha Profesor Dr. Roshima binti Said, Rektor UiTM Cawangan Kedah, selaku rakan strategi ICU yang membenarkan penggunaan venue dan juga penyediaan tenaga kepakaran bagi menjayakan penganjuran Konvensyen Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat ini. Yang berbahagia Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Konvensyen Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat ini diadakan bagi mewujudkan platform di antara pihak persekutuan dan negeri dalam merangka pendekatan yang strategik dalam pelaksanaan projek-projek pembangunan negara dan juga usaha-usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Konvensyen yang bertemakan pembangunan madani rakyat disantuni ini telah menetapkan objektif seperti berikut. Yang pertama adalah untuk menyediakan platform bagi menterjemah aspirasi madani dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah untuk membincangkan tata kelola dari sudut peraturan dan amalan terbaik dalam merealisasikan agenda sosio pembangunan nasional. Dan yang ketiga adalah untuk memperkukuhkan sinergi antara agensi pusat, negeri, daerah dan pihak berkuasa tempatan dalam menyelaras dan juga mengurus agenda pembangunan negara dan menangani kemiskinan. Yang berbahagia Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pengurusan projek pembangunan secara efisien merupakan antara fokus utama yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri. Secara umumnya, pengurusan projek secara cekap akan memberi impak kepada rakyat. Projek yang dilaksanakan mengikut jadual dan menepati spesifikasi yang ditetapkan sudah tentu sedikit sebanyak berupaya untuk mengurangkan ketidakseimbangan sosio pembangunan masyarakat serta membantu meningkatkan taraf hidup rakyat di sesuatu kawasan yang terlibat. Berdasarkan laporan yang dijana melalui sistem MyProject, peruntukan bagi RP3 RMK12 ialah sebanyak 97 bilion yang melibatkan sebanyak 7,969 projek. Dan sehingga 12 Jun 2023, perbelanjaan yang dicatatkan adalah sebanyak 39.48 bilion bersamaan dengan 40.7%. Daripada 7,969 program ataupun projek yang diluluskan, sejumlah 3,470 projek atau program dalam peringkat pra-pelaksanaan, 3,035 projek dalam peringkat pelaksanaan dan 1,464 projek dalam peringkat pasca pelaksanaan.
Seterusnya, daripada 3,030 projek ataupun program dalam peringkat pelaksanaan, sejumlah 465 projek ataupun program berstatus dahulu jadual, 1,912 projek ikut jadual, 105 projek berstatus lewat jadual dan 192 projek ataupun program berstatus sakit. Bilangan projek sakit yang dikenapasti pada setiap bulan adalah dinamik, disebabkan oleh berlakunya pertambahan ataupun pengurangan projek sakit setiap bulan. Dalam usaha kerajaan untuk mencapai matlamat sifar projek sakit, usaha yang bersepadu di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri perlu dioptimumkan. Semua pihak harus mendepani usaha serta pendekatan bagi menyelesaikan isu projek sakit ini, baik di peringkat persekutuan yang melibatkan Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi dan ICU-GPM serta kementerian-kementerian dan juga pihak negeri yang melibatkan agensi-agensi negeri seperti pejabat tanah dan galian, pejabat daerah, pihak berkuasa tempatan dan juga syarikat-syarikat utilities. ICU-GPM telah menggariskan beberapa strategi yang boleh digunapakai bagi memastikan pelaksanaan projek pembangunan persekutuan dapat dilaksanakan dengan baik. Antara strategi yang dicadangkan adalah yang pertama, intensiti turun padang. Semua pegawai penguasa ataupun SO atau wakil SO diminta untuk meningkatkan lawatan turun padang bagi memastikan setiap isu dan masalah pelaksanaan projek dikenapasti lebih awal dan diselesaikan secara kolektif. Yang kedua adalah komunikasi pelbagai hala. Semua pihak yang terlibat seperti SO, wakil SO, perunding, kontraktor dan sebagainya perlu berkomunikasi dengan lebih efektif bagi mencapai penyelesaian segera dan menyeluruh. Yang ketiga adalah penyelesaian masalah secara berkesan ataupun impactful problem solving. Pihak kementerian atau jabatan perlu memanfaatkan jawatan kuasa yang terlibat dalam pembangunan projek, sama ada di peringkat negeri atau di peringkat kementerian, dengan menekankan elemen follow up ataupun follow through serta menggalakkan inovasi dalam menguruskan projek. Yang keempat adalah pematuhan kepada mekanisme di bawah arahan nombor 1 tahun 2023. Mekanisme penyelarasan pelaksanaan pembangunan negara di peringkat kementerian ialah mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Kementerian yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri dan juga Jawatan Kuasa Tindakan Pembangunan Kementerian yang dipengerusikan oleh KSU. Dapatan daripada penelitian ICU, masih ada lagi kementerian yang belum melaksanakan MTPK dan juga JTPK. Oleh yang demikian adalah dimohon untuk setiap kementerian melaksanakan sebagaimana yang termaktub dalam arahan nombor 1 tahun 2023. ICU-GPN serta kementerian dan agensi akan mengadakan sesi lebak urus secara berkala dan berkesan melalui medium seperti Mesyuarat Tindakan Pembangunan Negeri, Jawatan Kuasa Tindakan Pembangunan Negeri dan Jawatan Kuasa Tindakan Pembangunan Daerah. Hal ini adalah untuk memastikan apa-apa isu yang berkaitan dengan utility, isu tanah, isu bersama dengan PBT dapat diselesaikan dengan segera. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, penggunaan pendapatan garis kemiskinan 2019 ataupun PGK 2019 telah mula digunakan pada Februari 2021. Susulan pemakaian kadar PGK 2019 ini, nilai garis pendapatan berjumlah RM980 telah meningkat kepada RM2,208 bagi kategori miskin. Manakala bagi kadar PGK miskin tegar pula, nilai garis pendapatan telah meningkat daripada RM620
kepada RM1,169. Peningkatan kadar PGK ini telah menyebabkan peningkatan kepada bilangan isi rumah yang berstatus miskin tegar dan miskin yang telah berdaftar dan disahkan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri melalui sistem e-Kasih. Dan untuk makluman, sehingga 31 Mei 2023, jumlah keseluruhan ketua isi rumah yang berdaftar dalam e-Kasih adalah seramai 416,491 orang. Dan daripada jumlah tersebut, seramai 117,062 ketua isi rumah adalah berstatus miskin tegar dan 299,429 ketua isi rumah adalah di bawah kategori miskin. Oleh yang demikian, ICU GPM juga turut mengambil langkah proaktif dalam melaksanakan inisiatif kesejahteraan rakyat sebagai aktiviti sokongan kepada agensi-agensi pemberi bantuan yang lain, khususnya dari pihak kementerian dan agensi di peringkat persekutuan dan juga di negeri. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan ialah usaha kasih yang melibatkan pemadanan peluang pekerjaan ataupun job matching dan juga bimbingan usahawan. Yang kedua, didik kasih, di mana ianya melibatkan bantuan pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak isi rumah e-Kasih. Dan yang ketiga, program yang dilaksanakan ialah program I Care for You yang melibatkan program kerjasama di antara ICU GPM dengan masyarakat sivil yang lebih cakna dan prihatin terhadap golongan miskin di Malaysia. Namun begitu, saya melihat sudah sampai masanya semua inisiatif dan program dikaji semula agar ianya relevan dengan kehendak dan keperluan rakyat. Program yang tidak lagi relevan bolehlah ditamatkan dan diganti dengan program yang lebih baik ataupun dibentuk semula dan ditambah baik. Semua pihak perlu menggembeling tenaga, memainkan peranan penting agar semua program yang dijalankan memberi impak kepada rakyat dan negara selaras dengan gagasan kerajaan dalam membangunkan masyarakat madani. ICU GPM selaku agensi di persekutuan sentiasa bekerjasama dengan agensi di negeri untuk memastikan nasib kumpulan miskin dan miskin tegar terus terbela. Oleh itu, peranan pegawai daerah di setiap negeri haruslah diperkukuhkan lagi supaya setiap denyut nadi masalah rakyat dapat diatasi. Pegawai daerah seharusnya menjadi mata dan telinga kepada kerajaan bagi mengetahui secara terperinci kehendak dan keperluan rakyat di sesuatu kawasan. Pegawai daerah boleh mengenal pasti dan mengesyorkan program bersifat lokal yang bersesuaian berdasarkan keperluan sesuatu kawasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap inisiatif dan program yang dilaksanakan dapat menjana pendapatan secara berterusan dan benar-benar membantu kumpulan sasar untuk keluar daripada garis kemiskinan. Kami di ICU GPM sangat mengalu-alukan setiap cadangan program yang menepati kehendak dan keperluan rakyat. Justru Pegawai Pembangunan Negeri ataupun SDO juga diseru untuk menyelaras semua cadangan program-program baru oleh pegawai daerah. Sehubungan itu, mesyuarat FGD dan FGN perlu diperkasakan sebagai medium penting untuk membincangkan dan seterusnya memperhalusi setiap cadangan program tersebut. Yang berbahagia, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, adalah menjadi harapan kami pihak penganjur iaitu ICU GPM. Semoga konvensyen pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada 16 dan 17 Jun 2023 di kampus UiTM Cawangan Kedah, kampus Sungai Petani Merbuk ini akan mencapai objektif yang ditetapkan. Dan di akhir konvensyen ini, para peserta dijangka akan berupaya untuk mendapat penghasilan seperti sasaran berikut.
Yang pertama, kita akan berupaya untuk memperolehi pengetahuan serta kepahaman mengenai konsep Malaysia Madani dalam konteks pembangunan mampan dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, kita akan bersedia untuk menyumbang dan menjayakan agenda Malaysia Madani yang diangkat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang ketiga, insya-Allah kita akan berkeyakinan bagi melaksanakan tata kelola terbaik dalam agenda sosial pembangunan nasional. Yang keempat adalah kita akan lebih berdaya cipta untuk meneroka amalan-amalan tata kelola terbaik agenda sosial pembangunan nasional sesuai dengan peringkat agensi masing-masing. Dan yang kelima, kita akan membulatkan tekad untuk mempertingkatkan hubungan kerjasama antara agensi pusat, negeri, daerah dan juga pihak berkuasa tempatan, dan seterusnya akan memperkukuhkan lagi iltizam kita untuk meneroka peluang kerjasama baru bagi memantapkan agenda pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya merakamkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Kedah serta UiTM dan kepada semua pihak yang telah secara langsung maupun tidak langsung yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan konvensyen yang kita adakan julung-julung kali ini. Dan insya-Allah konvensyen ini akan kita adakan secara 2 tahunan dan ianya telah pun dipersetujui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya juga sekali lagi ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua peserta konvensyen yang datang dari Sabah sehinggalah ke Perlis untuk bersama-sama menjayakan konvensyen yang kita adakan pada hari ini. Akhir kata, selamat mengikuti konvensyen. Semoga segala input dan perkongsian yang disampaikan selama 2 hari ini akan menyumbang kepada pencapaian objektif yang telah disasarkan, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.